Pilihan utama anda tentunya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia Suri. Waktu ini kita bersiaran bersama saya Nur Hayati Paradi, insya-Allah. Untuk segmen pertama kita hari ini, hari Rabu, kita akan bersama untuk program Islam Itu Indah, dan bersama dengan tamu yang tak asing lagi buat kita, iaitu Bahagia Profesor Dr. Muhayya Haji Muhammad, yang merupakan pengarah perkembangan peribadi dan profesional ACMS, juga merupakan pengarah Pusat Mata Prince Court Medical Center. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum Yati. Alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan lagi ya Prof, untuk sama-sama kita berkongsi dengan pendengar-pendengar berkenaan. Hari ini kita nak cakap tentang soalan dalam kehidupan ya. Berbagai persoalan sebenarnya. Betul. Tak terjawab sampai ke hujung, insya-Allah kan, kalau kita betul-betul istiqamah dengan apa yang kita lakukan untuk mencari redha Allah itu. Betul. Dan mungkin sebagai mukadimah pertemuan kita waktu ini, kita terus saja kepada Prof. Silakan. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Yati dan para pendengar, kenapa saya nak beri tajuk ni? Pasal kalau fikir balik-balik kan, kita ni banyak nak mengurus itu, mengurus ini. Tetapi yang penting sekali pada saya lah pengurusan soalan dalaman diri sendiri. Kita panggil inner voice management. Pasal setiap orang kita ada suara hati atau suara jiwa kita kan. Kalau kita macam kita cakap seorang-seorang. So soalan yang kita sebut, apa yang kita sebut, itu sebenarnya sangat bergantung kepada diri kita. Dan soalan yang kita tanya tu akan menentukan kehidupan kita. Contohnya, satu benda negatif berlaku pada kita. So kita boleh tanya soalan, tak kira negatif ke positif. So satu peristiwa berlaku, kita pun tanya, apakah makna peristiwa ini? Kemudian, apakah makna yang saya nak beri pada peristiwa ini? Kemudian, bagaimana saya nak tukar peristiwa yang ini menjadi kepada sesuatu yang bernilai untuk diri saya dan untuk dunia seluruhnya. Baik, katakanlah kita ambil peristiwa di mana seorang tu dia mungkin anak dia cacat. So dia boleh apa makna ni? So kalau dia fikir makna pada dia, kata, oh, anak saya cacat pasal Allah tak sayang saya, Allah nak denda saya, Allah kejam pada saya. Habis rosak akidah keimanan dia. Betul. Tetapi kalau dia kata, oh, makna saya pilih ialah Allah telah memilih saya untuk menjaga makhluk dia yang mungkin sedikit pandangan dunia kurang berkeupayaan, kerana Allah tahu saya boleh melakukannya. Maka bila kita sangka baik pada Allah dan kita rasa kita berkeupayaan dan yakin pada rahmat Allah, kita boleh atasi apa masalah, kerana yang beri semuanya Allah pada kita, maka dapat kekuatan. Dan yang ketiga, bagaimana saya tukar dia kepada sesuatu yang bernilai kepada dunia. So kalau kita mempunyai anak yang kurang upaya, macam baru ni saya tengok di TV, anak dia 2 orang yang tu, tetapi subhanallah, puan dia tak ingat nama dia, dia sangat bersemangat buat kerja sendiri dan boleh menjadi seorang berjaya, di mana saya dengar supermarket Maidin membeli barang-barang dia untuk jualan, membeli dapat sokongan. Kerana anak dia 2 orang yang cacat, tetapi anak dia, saya perhatikan di interview kat TV tu, tak ada apa masalah langsung. Maknanya fizikal mereka lemah, tetapi dalaman sangat kuat. Dia mengajar anak dia erti hidup. Jadi kalau kita pilih apa berlaku pada kita, bagaimana kita buat ni untuk memberi khidmat kepada apa-apa, maka kita akan jadi kuat. Jadi macam anak yang puan yang saya cerita ni, 3 orang anak dia ni, 2 orang anak dia ni, anak dia belajar pandai dalam wheelchair, tetapi masih kuat. Dan salah seorang tu ambil hafazan pula. Maknanya bagaimana dia memberi erti hidup. Pasal kita ni, kalau kita tidak ada soalan dalaman, apakah makna saya diberi kehidupan dan apakah tujuan hidup saya? Adakah tujuan hidup saya nak buat rumah sampai 10 buah? Bukan. Tujuan kita yang dah sebut tadi, husnul khatimah, mencari redha Allah, bukan penghargaan manusia. Dan apa yang saya boleh beri, bukan apa yang saya akan dapat. Kita nak jadi manusia ekspor, bukan manusia import. Kalau Yati fikir, para pendengar fikir, cuba fikir orang kita jumpa yang import aja. Kita tak suka dia, apatah lagi keluarga dia, apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau orang ekspor ni asyik memberi saja, tetapi sebenarnya
Orang yang ekspor ni, dia ekspor satu, dia akan dapat 10 dalam dia punya courier package setiap hari Allah beri pada dia. Courier package Allah beri seinstant. Kenapa? Bila kita memberi tanpa mengharap balasan, bila Allah nak balas balik, tak guna manusia balas. Manusia balas mungkin pujian satu, tapi kalau Allah balas dengan beri hidayah dan taufik, Allah beri hati yang baik, Allah beri jiwa yang tenang, itu benda tak boleh beli. Satu lagi kita nak tanya, soalan tanya pada kita, apakah yang kita sanggup korbankan nyawa kita untuk mendapat? Pasal apa, Yati? Hari-hari kita hidup ni, kita gunakan pernafasan kita, nyawa Allah beri ni untuk apa? Kan modal nak hidup. Yang orang masuk aksiden pasal emergency trolley, masuk oksigen pasal nak hidup. Kita yang dah ada kehidupan, bernafas, yang tak buat apa-apa yang berguna ni, kenapa? Kenapa kita nak guna masa tu nak cari salah orang, siapa salah, siapa sibuk, duk sibuk tanya pasal orang, dan duk sibuk duk bajet bagus, duk tunjuk pandai. So saya minta siapa caller hari ni, kalau boleh kita tanya soalan satu untuk move ke depan, menjadi contoh pada orang, bukan nak tunjuk kita pandai, kita berilmu. Tak payah, kita hanya buat sesuatu kerana Allah, dan kita mesti buat apa fikir orang. Baru ni ada orang tanya dia pergi semayang kat masjid dekat KLCC. Masjid tu ramai orang lalu kan. Jadi dia tanya, Prof, apa kata kalau orang yang kata jadi imam ke apa, dia baca wirid panjang, surah panjang? Pada saya tu tak betul. Soalan yang patut ditanya oleh imam atau siapa yang mengendalikan masjid tepi jalan ramai orang, bagaimana saya solat menjalankan yang wajib tetapi mempermudahkan orang lain solat maghrib dengan awal. Kerana maghrib pendek. Kalau kita tahu jemaah lain nak masuk, kita nak zikir lama-lama, wirid lama-lama, tak payah. Pasal zikir wirid di mana-mana, sambil berjalan naik basikal pun kita boleh wirid. Tak payah duduk atas lantai. Tak ada adab Tuhan kita nak zikir kena duduk congok menghadap kiblat, tak ada. Jadi kita nak buat apa-apa, tengok makna tujuan kita buat apa-apa. So kalau soalan dalaman ditanya oleh setiap orang, kenapa saya buat apa saya buat, kenapa saya marah apa saya marah, kenapa saya fikir apa saya fikir, kenapa saya makan apa saya makan, kenapa saya kat okok, kenapa saya sak okok dia, kenapa? Nak tunjuk apa? Nak rosakkan badan ke? Kan banyak fatwa kata rokok tu haram. Kenapa duk isap rokok lagi? Pasal tidak ada menanyakan soalan dalaman. Kita tahu kalau kita isap rokok, kita sedang membunuh diri secara perlahan-lahan. Bagi para isteri pula, kalau masak kat rumah, taruh pula sebut perasa. Bagi para peniaga, baru sebut perasa. Tanya soalan dalaman. Saya taruh sebut perasa, saya taruh gula banyak, saya taruh minyak banyak ni. Soalan saya, nak suruh makan sihat ke orang sakit? Kalau semua orang semula menanyakan soalan pada diri sendiri, pada diri fitrah yang bersih yang Allah jadikan, insya-Allah dunia selamat. Banyak kita ni suka soal orang, kita tak soal diri kita. Sebab tu saya nak sebut lagi ni soalan dalaman hak kita. Wallahualam. Alhamdulillah. Bagaimana ya setiap permulaan sesuatu perkara itu bermula dengan soalan, bagaimana kita bermonolog dalam diri kita mencari jawapan. Alhamdulillah. Waktu ini kita nak terus juga bersama dengan rakan-rakan pendengar kita di talian 0362051500, juga di menerusi SMS pesanan ringkas anda dengan menaikkan IKIM, menjarakkan persoalan anda dan hantar ke 39111. Juga boleh singgah di Facebook IKIM FM untuk sama-sama meletakkan komen anda di sana. InsyaAllah sama-sama kita akan kongsikan dengan pendengar-pendengar. Waktu ini kita ke pemanggil pertama kita. Assalamualaikum, siapa di talian? Komen anda di... Hello. Ya, Assalamualaikum. Siapa tu? Waalaikumsalam. Ya. Boleh saya teruskan? Silakan. Dr. Muhayya ni, teruskan. Dr. Muhayya lah. Teruskan soalan. Okey, Dr. Muhayya, ni saya nak tanya tentang ni, apa berkenaan dengan mata. Ya. Doktor, apa adakah yang apa food supplement yang boleh untuk menolong untuk apa untuk mata ni, food supplement lah. Boleh saya jawab, insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Saya Salahuddin bin Muhammad Dewa. Ya, terima kasih Salahuddin. Ya. Assalamualaikum. Kita kumpulkan soalan daripada teruskan. rakan pendengar kita. Diingatkan juga untuk padam radio ya sebelum kita ke udara. Assalamualaikum. Teruskan. Assalamualaikum. Hello. Assalamualaikum. Siapa tu? Beri nama dan beri soalan. Terima kasih. Siapa tu? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa yang ditanya waktu ini? Saya Yati. Teruskan, Silakan, Yati. Soalan. Prof nak tanya, Ya. kalau macam kita punya husband kurang salary dari kita, Ya. saya tak tahulah sebab
salary husband kurang dari saya. Jadi saya rasa pandang rendah sikit dari dia. Okey. Dia tak nak kerja ke memang dia kerja tapi gaji dia tak banyak lah. Tapi dia rajin kerja. Rajin. Solat bagus? Solat alhamdulillah bagus. Dengan Yati baik? Baik. Dengan anak baik? Tak ada anak lagi. Okey. Cuma masalah kewangan je lah. Ya, berapa umur Yati dengan suami? Saya 30, husband 32. Okey, insya-Allah saya jawab Yati. Terima kasih Yati. Assalamualaikum. Dan kita ke pemanggil seterusnya di talian 0362051500. Assalamualaikum. Siapa di sana? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa Teruskan tu? soalan, beri nama. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Prof apa khabar? Baik, alhamdulillah. Saya Sabri dari Kelang. Ya. Okey Prof, masalah Terputus. Okey, kita pemanggil Teruskan. seterusnya ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Siapa tu? Saya Sima daripada Semban. Silakan Terus jawab soalan. Alhamdulillah dah dapat cakap. Ya. Ni saya nak tanya pasal mata. Soalan pertama pasal mata. Ya, teruskan. Tu mata saya memang pakai cermin mata, tapi bila cek dia punya rabun tak berapa tinggi lah. Ya, umur berapa? Umur saya 45. Nak membaca payah ke? Tapi bila kadang-kadang waktu malam nampak rabun, Silau. kadang-kadang terang. Okey, Ya. itu saja. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan waktu ini kita nak ambil satu lagi Boleh pemanggil teruskan. sebelum kita Ya. dapatkan ulasan daripada Prof. Assalamualaikum. Siapa di talian? Hello, Assalamualaikum. Terputus. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, siapa Teruskan, tu? beri nama dan soalan. saya Ahmad daripada Kedah. Ya, Cik Ahmad, Cik Ahmad dari silakan. Kedah terus. Saya nak tanya saya pendapatan saya Kuat sikit, Cik Ahmad. dikatakan okey jugalah. Ya. Dengan isteri tu compare tak jauh lah. Tapi bila macam nampak tu everything memang saya dah bagi. Tapi saya tidur kita dia bilang every month saya beli kat dia pasang baju. Kau isteri? Ya, rumah pun saya dah sediakan. Ya. Saya bayar about 1,000 satu bulan. Dia masih tak berpuas hati ke? Okey. Dia require everything lah macam itu ini. Okey, saya jawab. Terima kasih. Dia tak boleh nak dia. Terima kasih, Cik Ahmad. Ya. Terima kasih, Cik Ahmad. Assalamualaikum. Ya. Okey, Prof, mungkin boleh diulas satu persatu dahulu. Mungkin mula daripada Cik Okey, saya rangkup semua soalan mata. Yang pertama, food supplement untuk mata. Saya nak jelaskan. Semua food supplement, kalau selamat yang dah approvekan oleh Kementerian Kesihatan, boleh makan. Dan ada certain supplement untuk mata macam bilberry memang kita tahu. Tapi nak jelaskan, bilberry untuk retina. Bukan mata. Untuk menghilangkan kerabunan. Itu ilmu yang Allah beri pada saya. Mungkin ada ilmu lain saya tak tahu. Tetapi banyak orang asal mata dia ingatkan tak pakai spek, makan ubat tak pakai spek. Jadi saya kata kalau mesin bercakap Prince Court tu investment 6 juta untuk buat lasik yang terbaik di dunia. Kalau ada ubat yang makan harga RM20 boleh baikkan rabun, sedangkan satu organisasi mengeluarkan 6 juta untuk membetulkan kerabunan, tengok siapa kecerdikannya. Jadi nak menyeru pada kita orang Melayu terutamanya sangat terpengaruh oleh elan-elan, dan saya nak menyeru kepada semua yang buat food supplement jangan elan berlebihan. Tolong tanya soalan diri sendiri, keuntungan yang kita dapat daripada iklan yang tak jujur kita nak bawa ke mana. So tolong tentukan. Saya tak beritahu orang yang buat suplemen, tengok dekat rumah dia makan tak suplemen tu. Orang buat krim kecantikan, dia pakai tak krim tu. Kalau dia jual yang itu, dia pakai yang lain, kita jangan beli krim dia, pasal tak jujur pada perniagaan. Tentang rabun, umur 45 kadang rabun, kadang jelas. Kalau selalunya mata kering. Bila mata kering, bila kita kelip mata, bila basah sikit kita jelas. Lepas tu kita tu mata kering, gunakan air mata palsu. Dan bagi orang umur 40 tahun ke atas, selalunya nak membaca payah, perlukan cermin mata membaca. Bagi yang dua soalan lagi tentang rumah tangga. Seorang suami, nampaknya seorang isteri call, seorang suami call. Yang isteri call tadi, dia kata dia rasa pandang rendah pada suami dia gaji rendah.
Okey, tak apa Yati, mungkin Yati umur muda lagi ya. Memang kita dalam arus rumah tangga ni, masa kita bercinta seronok lah. Makanan emosi kita penuh. Tapi bila kita kahwin, kita perlukan bumbung, kita perlukan rumah, macam-macam bilnya. Fizikal kita memang banyak, masa tu kita sedar. Saya tak beritahu macam ni. Saya dah minta maaf lah kalau orang kata saya ni tu. Pada saya, kita wanita ni, kalau ada orang sudi nak kahwin kita, dah syukur. Banyak orang yang macam-macam ada, tapi tak ada orang nak kahwin dengan dia. Ya. Syukur kita ada suami. Satu, suami solat jaga pada saya. Kalau suami tak pukul kita, solat taat pada Allah, baik dengan kita, dah bersyukur. Sekurang-kurangnya kita ada suami. Kita orang perempuan, kau tak ada suami, pergi rumah orang pun orang takut ambil suami dia. Betul tak? Jadi kita mesti bersyukur ada pelindung kita. Jangan, orang perempuan jangan belagak dengan suami. Pasal saya beritahu apa kali orang marah saya lah, lempar suami kat jalan 40 orang kumun, kita orang perempuan lempar siapa hendak. Tak ada orang hendak pun kau jadi isteri orang. Ya. Jadi macam mana nak atasi, memanglah masalah kita stres. Saya nak fikir macam ni. Kebanyakan manusia hidup dia susah hati, dia duk tanya, dia tengok suasana dia, gaji dia kecil, dia duk rasa sampai bila gaji dia akan kecil. Tidak. Kita boleh mengubah hidup kita dan mengubah pemikiran kita. So kalau kita nak beli, katalah sewa rumah mahal, kita sibuk kata apa? Saya tak mampu nak bayar sewa. Saya nak tak. Duk kata saya tak mampu, maka memang tak mampu betul. Kita mesti soalan, bagaimana untuk saya mampu membeli barang itu? Bila kita tanya soalan bagaimana, kalau orang lain boleh kaya, kenapa kita tak boleh kaya? Ada tak kita lahir masa baby tu Tuhan kata orang ni tak kaya? Tak. Pemikiran kita menentukan keuangan kita, kesihatan kita, hubungan kita, kerohanian kita. Kesihatan kita ialah kita punya pemikiran. Pemikiran berdasarkan soalan yang kita tanya. So kalau Yati tanya, okey, macam mana saya nak bahagia dengan suami saya? Macam mana saya nak hormat pada suami saya? Oh, saya ingat 2 sebab wanita masuk neraka. Yang pertama, suka mengumpat. Yang kedua, tak bersyukur pada suami. Siapa tak bersyukur pada suami, Allah tak redha. Bila Allah tak redha pada kita, macam mana rezeki kita nak murah? Kalau kita nak bahagia, yang bahagia ni, yang beri bahagia kita, Allah beri pada kita. Tapi kalau kita dalam ingkar pada Allah, macam dapat kebahagiaan? So sebab itu saya kata cari kasih sayang Allah, dan jaga hubungan yang baik, dan cari jalan untuk meningkatkan ekonomi kita. Duduk 2 orang, tengok akaun kita berapa, apa kita nak komunikasi. Okey, gaji abang berapa, gaji saya berapa peratus nak simpan. Okey, kita buat perancangan macam ni, cuba kita kurangkan. Kalau abang mukuk, kita kurangkan. Nak berkat rezeki, mungkin beri mak. Kalau duit tak cukup pun, RM20 sebulan beri pada ibu, kerana berkat. Kita nak keberkatan rezeki. Banyak saya jumpa orang tak kaya mana tapi cukup. Kita dah dengar sebelum ni caller. Yang kedua, macam Cik Ahmad daripada Kedah, dia kata isteri dah beli baju selai sebulan. Tapi isteri masih tak berterima kasih. Saya macam ni, kadang orang perempuan ni bukan barang fizikal saja, tapi makanan emosi sangat penting. Sebab itu sebut penuh kasih sayang, beri puji-pujian. Perempuan ni perlukan belayan sentuhan fizikal dan juga sentuhan minda dan sentuhan rohani, puji-pujian. Orang yang dipuji akan suka. Dan ingat, kita suami ni kalau payah nak puji isteri kita, memang tak baik. Kenapa banyak lelaki suka sangat puji isteri orang, tapi isteri sendiri tak puji? Alah, dah lama tu saya perhatikan, saya perhati cara percakapan, dah tahu dah perangai dan kebahagiaan rumah tangga, cara percakapan. Dan juga saya nak sebut di sini love, saya dah sebut sebelum ni. Kalau rumah tangga kita mesti ada perkataan love, listen, dengar, overlook, jangan lihat ke masalah suami kita, isteri kita. V, voice out, sebut kasih sayang. Dan E, constant effort, sentiasa memberi effort untuk membahagiakan. Tu soalan pagi everyday bangun, soalan pertama, macam mana saya nak bahagiakan suami saya? Tapi kalau kita tak bahagia, macam nak bahagiakan suami saya? Macam Puan Yati, suara Puan Yati pun bila call pun very fisiologi Puan Yati, saya tahu dalam keadaan yang macam tak gembira. Cuba ceriakan. Bila kita ceriakan diri kita, insya-Allah suami akan ceria. Pasal saya wanita ni sangat berkuasa in the sense that kita boleh setting mood rumah tu. So kalau kita senyum, ceria, ketawa, cakap bahagianya saya, bahagianya syukurnya abang jadi suami saya rasa tak ada orang dapat suami macam abang. Cakap benda-benda yang baik, insya-Allah. Ingat suami tu nikmat Allah beri pada kita. Allahuakbar. Dan isteri juga adalah seorang yang perlu untuk menyenangkan dan menenangkan suami. Betul. So kalau kita tak ada peranan tu, susah kita nak bahagia. Ni kata orang tu, jangan kufur nikmat ya Prof. Dan waktu ini itulah. Dan waktu ni kita nak raikan juga rakan di Facebook kita, hanya inspirasiku ya, kata Assalamualaikum Prof. Persoalannya di sini kata bagaimana kita nak pulihkan semangat, sebabnya saya ni kurang bersemangat, sedangkan saya dah hampir dengan exam STPM tahun ini. Bagaimana tu Prof? Okey, yang pertama, soalan yang tanya pada diri sendiri, kenapa kita belajar?
Adakah kita belajar kerana ayah kita? Adakah kita belajar nak suruh dapat 5A? Dan macam kita dengar baru ni ada sekolah yang sampai tak ambil anak pasal anak KPI. Macam ni saya nak tanya soalan. Guru-guru semua ni, kita mengajar anak murid kita untuk anak murid ketuk kita. KPI kita memang KPI dari segi manusia, tapi KPI dengan Allah macam mana? Cuba tanya soalan kita ni, KPI kita, Key Performance Index dengan Allah, bukan dengan manusia. Kalau soalan kita sentiasa KPI Allah, yang manusia settle. Yang kalau kita tanya untuk akhirat, yang dunia settle. So bagi pelajar yang tanya tadi, tak ada semangat pasal tak ada makna. Tak ada makna pasal tak tahu tujuan. Pasal apa tak tahu tujuan? Tak ada ilmu. Pasal apa tak ada ilmu? TV tengok TV mana? Channel tengok surat khabar, baca surat khabar mana? Majalah tengok majalah mana? Facebook tengok kawan siapa? Internet kita tengok di YouTube, kita tengok apa? Tengok ceramah agama, tengok lara mengarut tu. So nak tahu semangat, nak kuat semangat, kita mesti tujuan. Kita buat sesuatu, kita tengok apa hasil kemudiannya. So kalau kita macam dululah nak share, saya dengan anak saya dulu, kalau dia belajar, saya nak suruh belajar, saya tak marah. Dia dulu tengok TV. Saya pun senyum. Agak-agak kalau tengok TV ni, bayangkan 5 bulan lagi nak ambil keputusan. You all tengok TV ke you all masuk bilik belajar yang akan senyum dengan gembira? Okey mak, terus tutup TV, terus masuk bilik. Saya cuba beri bayangan hari nak mengambil peperiksaan. Bayangkan hari kita nak ambil keputusan. Maka kalau nak bahagia, kita akan pandai nak ubah sekarang. Pasal kita tahu, kalau kita belok kiri sampai kiri, belok kanan sampai kanan. So kalau kita tak belajar, memang ke kiri. Itu saja. So, tanya soalan kehidupan dan bayangkan waktu yang kita nak buat dan buat skrip kehidupan kita. Apakah matlamat besar yang kita nak? InsyaAllah kita akan semangat. Dan skrip dan matlamat kita tu buat 10 top 10 goals, laminatekan, taruh dekat meja cermin, setiap hari tengok, insyaAllah akan terdorong belajar. Dan Prof nak tanya juga waktu ini, persoalan juga dalam kehidupan kita ni, selalunya sebagai suami isteri ada di kalangan pendengar-pendengar kita nak tahu juga bagaimana kalau kita kata bila isteri, sebagaimana yang Prof katakan tadi, suami isteri, kita sebagai manusia perlu ada misi, ada tumpuan kita. Betul. Jadi bagaimana nak pastikan suami isteri tu bergerak dalam satu haluan yang sama sampai ke hujung? Yati ni bijak betul jadi co-host dengan saya. Macam ni, bila kita naik kereta, kita bayang suami isteri macam naik kereta Yati. Suami bawa kereta, Yati co-driver. Bila kita bawa kereta, kita tengok Yati tengok suami ke, dia tengok jalan depan. Suami pun kan, kalau tidak aksiden. Betul. So bila kita naik kereta bahtera perkahwinan, kita sedang menuju yang pertama, husnul khatimah, lahir anak yang soleh, untuk jadi pencen kubur, mati dalam iman, hidup kekal selama-lamanya, dunia sementara. So bila kita dah ada tema kehidupan macam tu, maka bila bawa kereta, bang, kanan sikit, kiri sikit. Bila kita tidak melihat pada diri each other, tak nampak silap. Kalau kita tenung tu nampak ada jerawat, satu freckle, satu, cuba tengok sekali imbas. Oh cantik dah. Tapi duk tenung. Patutnya kita tenung tujuan yang depan. Duk tengok benda kecil sebelah ni. Tudung dia sengit tak sengit. Sebab tu yang saya kata, soalan yang tepat. Kita suami isteri arah yang sama. Sebab tu saya nak menyeru pada semua para yang buat kursus perkahwinan. Kita buat kursus perkahwinan ni jangan setakat formality saja. Jangan setakat dapat sijil saja. Jangan setakat sepatu perniagaan saja. Kita buat kursus perkahwinan kerana Allah, supaya pasangan yang baru tu ada skrip dia, tujuan hidup dia. Barulah kursus perkahwinan betul-betul. Tak nak yang benda saja, tapi makna dan tujuan dalam apa kita buat. Wallahualam. Itu dia. Dan waktu ni kita kembali kepada pendengar kita di talian 0362051500 untuk sama-sama kita kongsikan waktu ini. Assalamualaikum. Siapa di talian waktu ini? Hello. Ya, siapa tu? Hello, sorry. Saya Puan Ina daripada Rawang. Silakan Puan Ina. Okey. Daripada apa yang Prof cakap, saya faham sekarang ni bahawa sekarang masalah sebenarnya more to communication kan? Betul, tepat. Okey. Jadi Prof, saya adalah orang yang tak pandai sangat berkomunikasi dengan orang. Kalau bagi saya kerja, apa kerja pun saya boleh buat. Tapi untuk berkomunikasi, saya menghadapi sedikit masalah. Okey. Dari segi bercakap ke dari segi apa? Dari segi, macam contohnya saya nak express perasaan saya. Saya menghadapi masalah. Sebab saya bagi kerja apa pun saya boleh buat. Sebab sebelum ni saya tak pernah ada orang bawahan. So sekarang ni saya ada klik dan saya tak pandai nak cakap beri arahan. Nak cakap. Baik sangat. Tak pandai nak beri arahan. Okey. Dan satu lagi saya tanya, okey, kalau macam tadi caller cakap masalah suami isteri tu, macam mana kita nak cakap dengan pasangan kita perkara yang kita rasa kita nak tegur dia, tapi daripada masa yang sama kita tak nak kecil hati dia. Okey, boleh? Boleh Prof? Boleh, insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Dan kita ke pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
Bersedia ya pendengar-pendengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu? Saya buat panggilan dari Al-Ustaz. Teruskan tu Haji. Teruskan. Ya. Macam mana kalau isteri, suami tak pernah memarahi isteri, sedangkan isteri kasar dengan suami. Betul. Dan isteri tak pernah bersyukur dengan apa yang suami, dengan pekerjaan suami, dengan apa yang suami ada. Okey. Okey. InsyaAllah. Assalamualaikum. Dan seterusnya. Assalamualaikum. Siapa talian? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum Prof. Salam. Okey, saya habis dari Kelang tadi. Sorry terputus tadi. Ya, teruskan. Silakan. Okey, saya ringkas bersyukur pada Allah. Okey, ada sikit soalan lah kan. Okey, masalah sekarang ni isteri saya umur dia 26 tahun. Ya. Alhamdulillah dia sihat lah kan. Cuma nak tanya, adakah senaman untuk hilangkan tanda bulat kelin mata tu? Okey, lagi satu, pasal anak saya umur dia 3 tahun. Ya. Bila dia datang demam ataupun batuk, dia akan keluar bintik-bintik merah di tepi mata dia, kiri dan kanan. Okey. Apa masalah dia? Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan ke pemanggil seterusnya waktu ini. Siapa di talian? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Saya Puan Iza daripada Shah Alam. Silakan Puan Iza. Okey, Assalamualaikum. Salam. Okey, saya nak bertanya dengan Prof. Ya. Okey, apa yang saya faham berkenaan dengan kehidupan rumah tangga, komunikasi itu adalah sangat penting. Ya. Dan juga bukan hubungan antara suami dan isteri, dan juga tetapi juga anak-anak lah dan ibu apa. Ya. Okey, ini soalan? Ini berkenaan dengan bapa saya lah. Kami sekeluarga baru mendapat tahu dia berkahwin lain tanpa pengetahuan ibu. Okey. Dan dalam masa yang sama kami pun dapat memahami perasaan emak lah. Okey, yang sangat kecewa. Sebab perkara ini berlaku bukan kata sekali, dah 2 kali. Jadi saya nak minta pendapat pendapat Dr. Prof. Okey, cara komunikasi yang bagaimana untuk kami membangkitkan semula semangat mak. Okey. Dan juga cara yang bagaimana untuk kami maknanya untuk kami, sebab kami anak di pihak yang tengah-tengah kan. Dia tahu bapa umur berapa? Dan dia kahwin 2 kali tu, dia dah cerai ke yang pertama? Yang pertama tu cerai. Umur berapa yang pertama dia kahwin? Saya rasa dalam umur 40 lebih lah. Berapa lama dia kahwin? Dalam 2 tahun. 2 tahun. Yang ni? Yang ini baru dia sekarang umur dah 60. 60. Isteri dia yang baru umur berapa? Sebaya dengan anak yang sulung 40. Okey. Mak umur berapa? Mak saya umur 60 lebih lah, dalam 66 ada, sebab mak saya lebih tua lah daripada ayah kan. Sebab sebelum ini maknanya perkara ini berlaku sebab berpuncanya sebab ayah kerja di luar daerah. Nak tahu tu lah. Luar daerah berapa lama? Mak tak ikut? Ya? Mak tak ikut lah. Mak saya ada bersuara nak mengikut, nak kata orang tu nak mungkin nak menziarah tempat yang dia kerja. Nak ziarah tapi tak nak ikut dia lah. Tak nak hidup sekali. Tak nak ikut. Pelbagai alasan lah. Pelbagai alasan. Dia tak beri? Ya. Ayah tak beri. Okey, faham. Jadi sekarang ni perkara ni saya pun sangat-sangat faham. Sebab dulu mungkin kami ni masih kecil-kecil. Jadi sekarang kami memang nak membangkitkan semangat mak. Kan jadi kami nak tak tahu, sebab at the same time kami tak nak netting dengan mak kan. Okey, kita teruskan. Boleh soalan lain? Terima kasih Prof ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin boleh dibantu ya daripada Puan Ina dulu. Okey, nak cakap pasal Puan Ina tadi ya. Dia nak beri arahan tak reti. Memang dia selalu kalau orang yang baik-baik tak reti nak beri arahan. Pasal soalan yang kita kata dari kita kata nanti kalau saya tu nanti orang kata saya bossy pula. You see not? Kita punya cakapan dalaman tu yang menyebabkan kita punya block barrier. Kenapa yang kita nak fikir apa orang kata tak usah fikir. Soalan kita tanya, apa saya harus buat untuk lebih efektif? Saya komunikasi, saya ditugaskan ada orang bawahan, ini amanah yang penting, saya akan beri arahan. Bila niat kita beri arahan ikhlas kerana Allah tanpa memikirkan apa orang kata. Sebab orang berjaya, dia bebas daripada penghargaan manusia. Perkataan apa orang kata delete daripada dia punya CPU. So lepas ni siapa suka cakap apa orang kata buang nak berjaya. Okey. Yang kedua, macam mana nak cakap dengan suami tanpa paksa hati? Senang, buat cerita.
You tahu kawan I tu kan husband dia kan, kita buat cerita, macam cerita kita ubah-ubah sikit, bohong tak apa, tapi kita buat message macam kisah Saidina Hussein lah, nak beritahu orang tua wuduk, ambil wuduk salah, dia buat gambaran. Okay. Yang kedua, macam sebenarnya banyak suami-suami di luar sana luahan pada isteri-isteri yang marah ni. Saya tak tahu kenapa wanita Malaysia dah jadi garang ke apa. Ya, suami tak pernah marah isteri, isteri tak pernah bersyukur. Puan-puan, saya suruh diri saya samalah, jangan belagak. Ingat, kita ni tinggi nilai sebab dikurniakan suami. Kalau perempuan tak ada suami, kalau dah diizinkan, bukan nak kata terendah nilai, tapi hidup kita terkongkong tak ada suami. Bila ada suami senang, kita tak ada fitnah kan. Betul. Macam saya, kalau pasien jumpa saya, memang gambar saya dengan suami saya ada, senang je. Kalau lepas jumpa pasien nak balik, apa nama suami, apa nama isteri tuan, kirim salam pada isteri. Bila saya kirim salam pada isteri dia, fitnah dia dengan saya dah tak ada. Maknanya bila kalau dia datang dengan isteri dia, saya salam isteri dia dulu. Maknanya kita mesti jaga hubungan dengan orang dan letaklah suami tempat yang tinggi. Jadi kalau isteri-isteri yang macam ni lah suami, jangan, bukan tak pernah marah sangat, kita tak payah marah, tegur, cakap baik-baik, abang sayangkan kamu, nak suruh masuk syurga. Kalau saya tak redha, you tak masuk syurga. Saya cuba redha, tapi saya ada had saya, boleh tak baik sikit? Kekatan boleh tak agaknya kalau baik sikit pada abang ni. Nanti kalau orang lain berkenan, payah pula cakap macam tu. Lagipun kan Prof, perempuan ni dibekalkan oleh Allah SWT dengan sifat pemalu. Ya, bila malu tu, malulah dengan anak-anak kot. Betul. Paling kurang pun. Kemudian kita ingat, saya dah sebut, benda paling penting bagi pada anak contoh. So kalau kita marah-marah suami kita, tiba-tiba anak perempuan kita macam tu, kalau anak perempuan macam tu dapat suami kena cerai, baru nak menyesal. Pasal saya perhati banyak sekarang, berjumpa orang kalau bermasalah suami dia macam ni, saya tanya, mak mertua macam mana? Macam tu juga Prof. Lepas tu saya kata, kita ni nak kahwin, orang perempuan nak kahwin perempuan, tengok mak mertua dia. Nak pinang anak perempuan, tengok ibu dia. Nak pinang anak lelaki, tengok kawan-kawan dia. Jadi kita para ibu tolong perangai elok-elok. Lampi tak ada orang nak kahwin kita, tengok kita cengih sangat, orang Kedah kata. Okey. Kemudian Cik Sabri, senaman untuk hilang tanda bulat di mata. Tidak ada senaman, jangan percaya apa internet kata. Tanda bulat yang penting, bulat tak bulat penting mata nampak. Bersyukur dan teruskan kehidupan, fokus pada apa yang betul. Anak 3 bulan bila demam ada merah, itu biasa, demam virus biasa. Okey, Puan Iza yang suami dia, ayah dia kahwin lagi. Memang kita tidak dapat mengawal apa yang berlaku, kita boleh kawal apa yang respon kita terhadap apa yang berlaku dan makna yang kita berikan pada. Kita mesti faham kenapa ayah kita kahwin lain. Kenapa Islam menggalakkan poligami kadang-kadang. Katakanlah seorang lelaki tu, dia kalau dia tak kahwin, dia maksiat, terpaksa. Saya nak kongsi pengalaman saya dengan ayah saya sendiri. Mak ayah saya dulu, ayah saya askar, dia pergi ke Sabah, Kuching. Mak saya tak boleh ikut pasal nak menjaga kami. Korban ibu saya nak jaga kita orang sekolah dan sebagainya. Itu pengorbanan ibu. So bila ayah saya kahwin, memang orang adik-beradik semua marah. Tetapi ayah saya masa saya umur 15 tahun, ayah saya muhayat, bak nak cakap, bak muda lagi, bak jumpa mak cuma 2 tahun, 2 kali setahun. So bak tak nak maksiat, bak kena kahwin. Dia cakap macam terus saya terima. Saya seorang pertama daripada saya boleh terima keadaan ni, pasal saya faham. Jadi masa umur 15 tahun pun kau nak memberontak juga, memang stres juga. Tapi masa tu fikir, kita sayang ayah kita di dunia dan akhirat. Kalau sayang di dunia, kita nak sorang-sorang, kita nak kontrol dia. Tapi kalau dengan sebab nak duduk dengan kita, tiba-tiba dia maksiat dengan wanita lain, berzina, dan dia masuk neraka, nak tak kita bahagia dengan ayah kita selama 40 tahun, tapi ayah kita masuk neraka kerana perzinaan dia, yang dia tak dapat kawal nafsu dia, orang lelaki punya umur, maka dia berdosa. Nak ke kita masuk syurga nampak ayah kita dibakar neraka? Nak. Kan nafsu kita nak mengawal. So beritahu ibu, memang mesti sayang pada ibu, ayah kita dunia akhirat. Cuba abu redakan, ibu tolong redakan memang. So kita sebagai anak pujuk hati mak kita. Kita pula anak-anak, kalau dah ibu sedih tu, kita beri perhatian yang lebih, belikan hadiah, ajak pergi luar negara dan sebagainya. Apa yang mampu, maknanya lepas ni berpakat adik-beradik. Siapa yang ada duit banyak sikit, plankan holiday untuk mak dengan ayah. Memang mak sakit hati dengan ayah, apa kata kita bawa dia pergi holiday, pergi umrah dan sebagainya. Tak apalah yang dia dah madu tu, biarkan ayah tu, dan kita bercakap dengan ayah kita seolah-olah tak ada apa yang berlaku. Dan jangan fokus pada kesalahan ayah kita tu, pandangkan kebaikan dia. Macam saya pandang ayah saya pergi perbatasan, duduk perbatasan, jaga keselamatan negara,
berkorban untuk kami punya pelajaran, dan dia didik saya suruh belajar, suruh semayang, ajar semayang. Itu saya pandang yang baik. Yang silap satu, bukan silap lah, memang dah takdir, dah ada jodoh. Dia nak dapat anak yang lain. Maknanya kita ni kalau kita lihat segala-galanya apa makna dan tujuan, memang settle hidup kita. Wallahualam. Sebenarnya mungkin kita perlu rasa kesian kot dengan ayah tu ya, sebab yelah kan dah lakukan kesalahan tu pun rasa bersalah sebenarnya. Bersalah, dia memang bersalah. Dia mesti sayang. Sebenarnya dia sayang pada ibu puan. Cakap ayah sayang, tetapi kadang terpaksa ayah buat untuk mengelak daripada maksiat. Dan ni Prof, ada persoalan daripada Nadia di SMS kita. Dia tanya, Assalamualaikum Prof. Dia kata saya ibu bekerja dan tiada masa untuk memasak. Jadi rasa bersalah untuk tak memasak tu selalu membelenggu diri. Jadi bagaimana cara untuk mengatasi masalah ni? Bagus. Tepat. Yang pertama, jangan rasa bersalah. Kita ni ada peranan masing-masing. Kita mungkin pekerja yang baik, tapi dekat rumah tak pandai sangat. Macam saya pun tak masak. Okay, saya tak ada masa nak masak, tapi suka masak. Saya nak beritahu perancangan. Saya selalu cakap nak buat TV show di mana saya nak ajar masak cepat. Kadang saya kalau saya masak memang sekali 4 dapur sekali saya masak. Perancangan. So kalau ibu nak masak, sebenarnya mudah saja. Masa weekend tu, apa kata duk bang, jom kita kopek bawang. Kopek bawang, basuh sayur, siap-siap semua. Maknanya macam kita tengok Chef Wan masak dekat TV. Kenapa nampak sedap? Pasal semua dah disediakan. Semua dah ada. Kita baru tulah nak kopek bawang, pasal tak ada perancangan. So kita perancangan nak masak apa-apa. Satu lagi ialah kita buat yang instant ni. Masa kita weekend, kita buat macam saya buat nasi berani, saya buat bumbu untuk 6 orang makan. Cuma tinggal tumis saja 20 minit. Jadi boleh, kita dah standby malam, kita dah standby apa nak masak tu. Keluar pagi kerja tu kita dah thawkan dia. Balik bawang dah tumis. Sebenarnya senang je kau rancang betul-betul. Jangan rasa bersalah. Cuba buat perancangan. Kau tak boleh juga minta halal pada suami. Kalau suami halal, don't worry. Jangan bersalah. Pasal dalam rumah tangga dia masing-masing ada, jangan ikut semua orang. Ada orang macam ni, so kita ikut apa suami kata. Jangan bersalah. Kalau Prof ada 4 dapur untuk masak sekali karung, mungkin juga kalau ada 1 di dapur, 4 masakan jadi 1. Masak tom yum. Oh, pandai hati. Betul, sihat lah tu. InsyaAllah. Dan waktu ni kita akan teruskan lagi bersama dengan rakan pendengar kita di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Talian tak pernah. Baik, Assalamualaikum. Salam. Siapa tu? Faizal juga. Cik Faizal, teruskan soalan. Okey, saya Faizal dari Shah Alam. Saya ni adik-beradik 10 orang lah. 7 lelaki dan 3 perempuan. 7 perempuan dan 3 lelaki. Dan masalah saya kat sini, bapa dengan mak saya belum bercerai, tapi tidak duduk bersama lah, duduk bersingan lah. Berapa tahun dah? Dah lama dah Prof. Saya tak pasti lah. Cuma lebih 5 tahun lah. Jadi tapi masing-masing bahagia ke susah hati? Masing-masing bahagia lah Prof. Cuma bapa saya dia duduk seorang-seorang. Dia buat pondok dekat tanah wakaf. Dia bercucuk tanam kat situ lah. Alasan dia tak nak duduk rumah anak-anak. Dia tak nak menyusahkan anak-anak lah. Cakap macam tu lah. Mak saya pula duduk dengan anak lelaki. Dan baru-baru ni pula dia jatuh kat bilik air. Dan sekarang dia duduk dengan anak perempuan jagalah. Dan anak lain pantau sekali-sekala datang rumah lah. Cuma saya nak tahulah Prof, macam mana keadaan. Saya nak beritahu dekat mak bapak saya untuk tinggal bersama balik. Sebab masing-masing ni dah tak ada hati dah. Dia dah hilang kasih sayang. Hilang kasih sayang. Tapi sebab, tak ada dendam, tak ada marah. Tak ada marah, dendam. Itulah, kalau saya satukan, kalau macam hari raya pun masing-masing tak ada pandang, masing-masing macam peli-peli. Ada peristiwa pahit? Peristiwa pahit tu cuma dululah, bapa saya pun askar. Dia ni agak jauh lah dia punya kelakuan dia. Dulu sampai sekarang pun orang kata suka main ekor kan. Agama macam mana? Agama dia solat macam mana? Stay semayang. Ayah stay semayang. Tak ada main ekor lagi dah? Tapi main ekor lagi. Dia tak boleh tinggal ekor dia tu. Cuma dulu memang pengalaman saya dari kecil lah. Dia suka pukul-pukul mak kan. Sampai mak sabar, sampai anak besar-besar dah besar semua, dah bekerja, baru mak keluar daripada rumah, anak-anak jaga. So saya punya soalan Prof, nak tanya Prof, apa hukum anak-anak kalau tak satukan balik mak dengan ayah. And then satu lagi, macam mana mak punya hukum mak tinggalkan. Okey, sejawab Cik Faizal. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ambil satu lagi memanggil waktu ini sebelum kita dapatkan ulasan daripada Prof. Assalamualaikum.
Halo. Ya, Assalamualaikum. Siapa tu dan soalannya? Waalaikumsalam. Profesor. Ya, teruskan. Ya, nama saya Jamila. Jamila. Saya daripada KL lah. Ya. Saya ada soalan. Ya. Ni tahun lepas ibu baru meninggal. Ya. Lepas tu tahun ni pula raya hari tu abang kandung pula meninggal. Ya. Lepas tu itulah soalan dia. Saya tak boleh nak terima lah abang saya yang baru meninggal. Umur berapa? Dia umur 43. Ya, okey. Puan ada keluarga ke? Ada suami? Ada keluarga. Ada suami? Ada anak. Ada anak, ada suami, ada semua. Cucu semua ada? Tak, ada anak 2 orang je. Alhamdulillah. Okey. Itu saja soalan dia. Macam saudara mara semua suka buat cerita, cakap abang baru meninggal ni sebab masalah ni. Ada je orang buat cerita. So macam mana saya nak atasi masalah ni apa? Terima kasih. Assalamualaikum Puan Jamilah. Mungkin boleh juga kita jawabkan dahulu ya, Prof. Okay, Cik Faizal, memang satu keadaan mencabar. Tetapi kalau kita analisis betul-betul, ayah dan ibu mungkin dalam kehidupan mereka sebagai rumah tangga sama. Tetapi bila ayah buat perangai, ibu tu sabar sampai anak lepas, baru dia lepaskan diri dia. Dari segi hukum saya tak tahu, kena tanya bahagian Jabatan Agama. Tapi kita sebagai anak-anak jangan rasa berdosa tak disatukan. Itu pilihan ibu kita dan ayah kita, dan masing-masing akan disoal di akhirat nanti. Dan dari segi ibu tu saya pun tak tahu hukum dia. Tetapi kalau boleh saya cadangkan pihak keluarga ni pergi pejabat syariah, tanya hukum betul-betul. Dan kalau dia orang nak kena cerai formal, saya tak tahulah. Tapi kita tengok psikologinya ialah yang penting anak-anak taat pada ibu bapa. Jangan menghukum mak ayah kita, menerima mereka seadanya dan bahagiakan mereka, dan bayangkan bila kita jumpa dia, hari terakhir kita jumpa dia. So kita nak taat pada dia dan doakan dia. Dan kita menang dengan kelembutan, bukan dengan konfrontasi. Tak ada orang suka orang yang kasar dan marah. Dan jangan ada budaya menyalahkan, merungut dan menyesal. Kita teruskan bersyukur, bergembira, dan apa yang kita ada hari ini, modal 86,000 saat ni kita gunakan setiap hari untuk membahagiakan ibu dan mencari redha Allah. Ya. Puan Jamilah, ibu meninggal, abang kandung meninggal. Memang kita akan hidup, banyak orang akan meninggal. Kita di sebenarnya jangan risau pasal orang meninggal. Kita bimbang kalau kita meninggal macam mana. Kenapa kita nak risau orang meninggal macam ni? Saya baru dengar ceramah Ustaz Mahdi baru ni. Dia kata kita mati bukan sebab aksiden, kita mati sebab ajal. Kita mesti faham, setiap dari kita walau satu saat ada ajal. Dan pernah Tok Guru tu kata, Allah beri langkah kita tu fix, makanan fix yang kita makan. Itu rezeki last lah. So kalau ajal kita, walau kita duduk di rumah saja, kita pun meninggal pasal ajal. So bila kita faham perkataan ajal, maka tidak ada budaya menyalahkan. Kalau tak pergi tak aksiden. Tak boleh. Pasal ajal dia, maknanya kalau dia tak aksiden pun dia akan mati juga pasal expiry date macam tu saja. Betul kalau kita mati anak kecil dan sebagainya, memang Allah beri setakat itu. Kita tak boleh budaya. Jadi Puan Jamilah, boleh tak Puan Jamilah hidup, jangan fokus dunia luaran. Apa orang kata abang kita, kenapa kita duk sibuk risau orang kata abang kita sakit apa-apa. Abang kita dah sekarang duk menanggung dalam kubur, seksa kubur ke taman syurga ke kawah neraka. Kita patut bila mak kita mati, abang kita mati, kita fikir dia orang masuk tu sakratul maut dah lepas, masuk alam barzah tu taman syurga ke kawah neraka. Dan kita tengok kehidupan abang kita, kita tengok kehidupan ibu kita. Kalau ada benda yang tak elok, kita jangan kutuk, kita cuba perbaiki. Kita jangan ikut masuk lubang yang sama. Banyak kita dalam keluarga, selalu juga keluarga tu tak beragama, semua tak beragama. Tapi bila meninggal menangis sangat, tetapi tak fikir menangis diri tu nak menanggung macam mana. Orang dah meninggal dah lepas sebenarnya, tapi dia nak menanggung, kita yang hidup ni. So Puan Jamilah, saya faham perasaan, tetapi cuba fokus hidup, mempersediakan untuk hari mati kita dengan meningkatkan keredaan Allah yang kita cari. Wallahualam. Itu dia. Dan waktu ini kita juga nak kongsikan daripada Fatin daripada SMS. Waktu ini dia kata bagaimana kalau tadi Prof banyak cerita, kita banyak dengar ya tentang keluhan suami isteri dan sebagainya. Itu tentang suami isteri. Tapi ini berbeza sedikit Fatin, yang mana dia rasa rendah diri bila orang sekeliling bertanya bila nak kahwin. Ini satu lagi. Saya nak tanya orang, nak cakap orang Melayu lah. Boleh tak mulut madu? Kita suka mulut laser. Boleh tak kita ni bila keluar daripada mulut kita, senang hati orang dengar. Kita nak tahu ahli syurga ni, salah satu ialah bila dia keluar tu mulut dia manis. Kalau keluar mulut laser, tak tahulah, takut dekat ke neraka. Dan kita tanya soalan. Kita tanya soalan tu apa?
Kenapa yang tanya kenapa orang nak kahwin? Kan jodoh tu Allah punya kurniaan. Jadi bila tanya, bila nak kahwin, cuba tanya Allah. Bila awak nak beri jodoh orang ni, berani tak tanya Allah? Ya Allah, ya Tuhanku, bila nak beri jodoh orang ni? Wah, baik betul nak tanya orang. Tanya Allah. So, bila orang kata tak kahwin, kalau orang tanya, bila nak kahwin, insya-Allah sampai jodoh, saya kahwin. Itu standard answer. Kalau orang tak dapat anak, tak dapat anak lagi. Pasal apa? Soalan tu saya kata, soalan yang orang tanya menggambarkan peribadi dia. Soalan dalaman menentukan soalan luaran dia. Bila orang tanya soalan tak elok, kita boleh tengok orang tanya soalan. Confirm orang tanya soalan macam tu, hidup tak bahagia mana. Pasal orang yang tak bahagia tak akan bahagiakan orang. Dan confirm tengok penyakit mesti banyak nanti. Mesti banyak, buka beg tangan dia bisa ada kencing manis, darah tinggi, banyak penyakit. Pasal orang yang suka tanya negatif, berarti fikiran negatif. Fikiran negatif, biochemistry negatif. Biochemistry negatif, sel negatif, banyak penyakit. Cuba tengok orang yang berjaya, sihat, bahagia, kaya, ada segala-galanya. Muka manis, cakap lembut, cakap tak sakit hati orang, sentiasa sibuk memberi. Dia tak fikir, bila dia buat tu, dia tak fikir apa dia buat. Dia fikir apa nak buat, tak fikir orang buat ke tak buat. Macam arwah ayah saya dulu, sekarang mak saya mengungut. Bila dia bawa kereta, selalu dia tumpangkan orang. Mak saya kata, Haji Muhammad ni baik sangat. Kalau saya tunggu tepi jalan, suami dia tak pernah ambil saya pun. Tak pernah. Suami ayah saya kata apa? Dia tak buat, tak dapat pahala. Kemudian ayah saya suka ziarah orang tak pernah datang rumah. Mak saya kata, asyik dia, kita pergi tak datang. Dia tak buat, tak dapat pahala. Betul. Jadi saya kata, nilai yang ayah saya beri masa kecil, subhanallah, Allah ampunkan dosa dia dan beri rahmat di kuburnya sekarang. Apa nilai yang kita letak dalam soalan yang kita tanya. So kalau kita soalan macam dapat pahala, maka kita tak fikir orang. Kan kita tak ada rasa aku jadi kuli batak buat kerja orang tak buat. No. Pasal bila kita mati, sakratul maut, kita cari apa? Kita cari apa orang buat ke apa yang kita buat. Betul. So boleh tak kita fokus apa kita buat? Jangan fikir orang pun tak kita buat, kita bulldoze, buat apa yang boleh, jangan fikir orang. Fatin, jangan risau ya. Soal jodoh ni macam kata tadi maut tadi kan. Ajal maut tak akan dilambatkan ataupun dikurangkan. Dan juga jodoh. Itu juga jodoh. Dan juga rezeki. Sebab tu jangan dengki dengan orang. Dan Fatin, saya nak pesanlah bagi wanita-wanita belum kahwin ni, saya nasihat pada semua orang. Orang perempuan mesti doa ringankan jodoh pertemuan. Pasal saya dulu masa umur 16 tahun, ayah saya dah pesan muhaya, doa ringankan jodoh pertemuan. So kita anak-anak perempuan baru lahir je dari sekarang dah doa dengan jodoh pertemuan untuk anak kita. Pasal kita orang perempuan ni, orang ibu bapa yang paling bersyukur orang sudi nak memperisterikan anak kita. Sebab tu saya kata jangan untuk belanja mahal. Sebab tu bila orang tanya berapa belanja anak, ikut saya sebenarnya syukur ada orang ingin memperisterikan anak saya. Sebab kalau saya memperisterikan anak saya, anak saya dikahwinkan orang baik, saya jadi pelindung api neraka. So fokus untuk dapat jodoh untuk pelindung api neraka, maka tak fikir pasal belanja, pasal glamour, pasal berapa ribu. Tak saya nak tunjuk nak berapa cincin besar mana, itu semua tak penting. Dan waktu ini kurang lebih 2 minit ya Prof kita ada. Mungkin juga sebagai kesimpulan daripada Prof sendiri untuk minggu ini. Sebelum tu saya kena sebutkan, hari Sabtu ni pada 24 hari bulan September, saya akan berceramah lepas maghrib 8 hingga 10 di Masjid Al-Azim Pandan Indah Ampang. Ya. Untuk para pendengar, saya harap ramai akan datang pasal tak ada bayaran apa-apa. Dan saya cakap dengan masjid ni, saya hanya setuju pergi masjid kalau ramai, pasal saya tamak pahala. Saya tak nak masjid panggil kariah dia saja 100 orang. Saya cakap 2 jam penat saya kerja, patut rehat di rumah, tapi pergi masjid. Tapi kalau tak ramai datang, kurang pahala saya. So sila datang. Dan juga pada 9 Oktober akan adakan di pergi asohwah.com untuk ceramah seterusnya. Dan juga kesimpulan bagi soalan kehidupan, kalau boleh hari ini kita nak tanya bagaimana saya memberi, bukan bagaimana saya menerima apa yang saya terima. Dan juga kita tanya, kita ada nyawa roh hari ini, satu hari, apa saya nak buat, soalan apa saya nak tanya untuk tentukan kalau saya mati hari ini, saya masuk syurga ke neraka. Dan juga kalau boleh kita hidup setiap hari seolah-olah ini hari terakhir kita hidup. Dan siapa suami isteri, tengok suami seolah-olah kali pertama dan terakhir jumpa suami, jumpa anak, jumpa pembantu. Macam baru ni pembantu saya balik, terus saya pelukan yang kuat. Berapa orang daripada kita nak peluk pembantu kita? Pasal kita rasa kita hebat. Sebenarnya bila tak ada pembantu, baru tahu rumah tunggal langgang. Ya, Wallahualam. Saya minta maaf kepada semua para pendengar kalau saya bajet bagus, kalau saya kontrol meja,
Kalau saya lebih macam terror sangat pada orang tua dan pada para ustazah yang sudi mendengar, minta maaf kalau ilmu yang cetek ni saya bercakap banyak sangat. Wallahualam. Terima kasih Prof. Saya ucapkan sekali lagi atas perkongsian pada pagi ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di lain masa. Selamat jaya juga pada Prof. Terima kasih banyak Yati hari ini. Mantap. Terima kasih Prof. Kepada anda, teruskan kasih anda bersama kami tentunya di pilihan utama anda, Radio Institut Farman Islam Malaysia bersama dengan devotees berjalan tanpa henti tentunya di pilihan utama anda.